Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada ramai orang yang bertanyakan kenapa ada muka baru di dalam kabinet Anwar Ibrahim, dan yang paling pertanyaannya ialah kenapa Dr. Zulkifli tiba-tiba dilantik menggantikan Menteri Kesihatan sebelum ini. Adakah kata mereka Dr. Zulkifli ini ada lebih baik daripada menteri sebelum ini, yaitu Dr. Zaliha? Namun demikian, rupa-rupanya ini pengakuan Anwar Ibrahim yang kita tunggu-tunggu. Apa sebab Anwar Ibrahim mengambil Zulkifli Ahmad sebagai Menteri Kesihatan, walaupun beliau hanya dilantik sebagai senator? Rupa-rupanya inilah sebabnya. Kata Anwar Ibrahim, Zulkifli dilantik sebagai Menteri Kesihatan menggantikan Dr. Zaliha Mustafa kerana pengalaman beliau. Zulkifli Ahmad dilantik sebagai Menteri Kesihatan menggantikan Dr. Zaliha Mustafa yang dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Pengalaman Zulkifli Ahmad diperlukan untuk menarajui semula kerajaan kesihatan, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Zulkifli pernah menjadi Menteri Kesihatan era Kerajaan Pakatan Harapan PH selepas PRU14, namun tidak dilantik ke Jama Menteri ketika Anwar menarajui kerajaan selepas PRU15. Kementerian Kesihatan terbeban banyak masalah. Sebagiannya diwarisi, sebagian memenuhi tuntutan rakyat untuk kesihatan lebih baik. Kita harap kita dapat jalankan tugas dengan baik, kata beliau. Pengalaman dia diperlukan. Saya percaya dia boleh beri fokus lebih kukuh di kementerian, kata Anwar Ibrahim pada sidang media selepas pengumuman rombakan Jemaah Menteri. Zulkifli dilantik menggantikan Dr. Zaliha Mustafa yang dilantik sebagai Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Sementara itu, Anwar berkata tiada lagi keperluan meletakkan rombongan atau rombakan jemaah kabinet menteri sekiranya tugas dijalankan dengan baik. Saya harap, kata Anwar Ibrahim, kalau keadaan prestasi baik, memuaskan dan tiada tekanan atas masalah baru seperti digital, saya tak fikir harus ada perubahan. Terus ada rencana 4 tahun hingga PRU 16, katanya. Rombakan jemaah menteri menyaksikan jumlah keseluruhan anggota pentadbiran meningkat kepada 60 berbanding 55 orang sebelum ini. Bilangan menteri meningkat kepada 31 orang berbanding 28 orang, manakala jumlah timbalan menteri menjadi 29 orang daripada 27 orang. Semua mereka yang baru dilantik dijadual angkat sumpah pada pukul 3 petang sebentar tadi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Rupa-rupanya ini isunya. Inilah sebabnya Anwar Ibrahim melantik semula Zulkifli menjadi Menteri Kesihatan, kerana pengalaman Zulkifli yang amat berguna. Walaupun Zulkifli sebenarnya orang yang paling banyak pengalaman dan beliau juga adalah orang yang terbaik menggantikan Dr. Zaliha. Walaupun Dr. Zaliha menjalankan tugas dengan sangat baik, tetapi pengalaman yang dimiliki oleh Dr. Zulkifli jauh lebih besar dan jauh lebih mantap. Apabila pendapat anda sekalian? Saudara-saudara, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dari petang tadi sampailah pada waktu ini, ramai orang yang bertanya kepada saya, apa sebabnya Anwar Ibrahim merombak kabinet? Ada yang kata, adakah kabinet Anwar itu salah pilih? Adakah kabinet Anwar itu gagal? Ada juga yang kata, adakah Anwar Ibrahim dah tak suka dengan mereka? Rupa-rupanya akhirnya Anwar Ibrahim tampil memberikan jawapan yang paling padu. Anwar Ibrahim sebenarnya melakukan rombakan kabinet untuk memenuhi tuntutan semasa negara. Itu pengakuan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan hari ini yang dilaksanakan buat kali pertama selepas kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melangkaui usia setahun, bertujuan untuk membuat
penyesuaian dalam memenuhi tuntutan dan keadaan semasa, kata Anwar Ibrahim. Dalam sidang media pengumuman barisan jemaah menteri baharu, beliau yang mengekalkan portfolio Menteri Kewangan berkata, rombakan dibuat kerana setiap perubahan dari segi perkembangan ekonomi, permasalahan rakyat termasuk kos sara hidup harus ditangani dengan baik. Penerimaan di peringkat antarabangsa yang memerlukan tugas di kementerian luar penting. Isu pendidikan tinggi terutama dalam beberapa usaha kita meneroka bidang baharu, kata Anwar Ibrahim. Ia seperti kecerdasan buatan AI, transformasi digital yang menyebabkan saya memikir semula untuk membuat sedikit sebanyak penyesuaian dalam kabinet dengan melihat kepada keadaan dan tuntutan semasa, kata Anwar Ibrahim lagi. Anwar berkata keputusan mengenai rombakan itu dibuat setelah berbincang dengan ketua parti-parti komponen utama dan senarai nama telah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah untuk diperkenan. Istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Menteri Persekutuan dilangsungkan. Dijadual berlangsung di Istana Negara pada pukul 2.30 petang tadi. Turut berlangsung adalah istiadat pengurniaan surat cara pelantikan. Saudara-saudara sekalian, rombakan kabinet itu menyaksikan bilangan jemaah menteri meningkat daripada 28 orang kepada 31, manakala timbalan menteri meningkat daripada 27 kepada 29. Sekaligus menjadikan keseluruhan anggota kabinet kerajaan perpaduan kini 60 orang. Dua kementerian disusun semula berdasarkan keperluan semasa melibatkan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang dipecahkan kepada Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam serta Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Kementerian Digital dan Komunikasi pula dipecahkan kepada Kementerian Digital dan Kementerian Komunikasi. Ditanya akan berlaku lagi rombakan kabinet sekiranya prestasi menteri tidak memuaskan, Anwar berharap barisan jemaah menteri mempamerkan prestasi terbaik sehingga pilihan raya umum PRU akan datang. Kata Anwar Ibrahim, saya harap insya-Allah kalau keadaan prestasi baik, memuaskan dan tidak akan ada tekanan atau permasalahan baru seperti isu digital, saya tidak fikir harus ada apa-apa perubahan untuk kita terus ada rencana 4 tahun akan datang sehingga PRU, katanya. Sementara itu, Anwar berkata pemotongan 20% gaji barisan menteri baharu dan kerajaan perpaduan akan diteruskan. Pemotongan gaji diteruskan, cuma Perdana Menteri tiada pemotongan gaji kerana tiada gaji, katanya. Pada 5 Disember 2022, Anwar berkata, jemaah menteri bersetuju untuk melaksanakan pemotongan gaji masing-masing 20% setiap bulan sehingga komitmen ekonomi negara kembali pulih. Beliau berkata keputusan itu dilaksanakan atas semangat keprihatinan anggota kabinet terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat ketika ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, itu jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Habislah ahli politik, kata penganalisis politik dan juga pemerhati politik yang ada di Malaysia. Ini apabila ke bawah dulu Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, bakal di-Pertuan Agong sudah mengatakan bertita letak SPRM Petronas di bawah Agong dan bukan Parlimen. Itu adalah titah Sultan Ibrahim. Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar mahu lebih banyak tanggungjawab diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong, termasuk pemantauan secara terus terhadap SPRM dan malah Petronas. Sultan Ibrahim yang akan menjadi Yang di-Pertuan Agong tidak lama lagi berkata, dua badan itu perlu melapor secara terus kepada Istana Negara berbanding Parlimen. Dalam wawancara bersama The Straits Times Singapura, baginda menyuarakan hasrat untuk membenteras rasuah.
Titah baginda, sejak zaman nenek moyang saya, kami adalah pemburu yang hebat. Beta akan pastikan apabila pergi memburu, beta bawa pulang hasil yang baik. Tetapi apabila beta di Kuala Lumpur, ia hutan konkret, jadi apa yang beta buru, beta akan buru semua orang yang korup. Beta akan pastikan akan ada hasil. Titah Sultan Ibrahim. Titah baginda lagi, dengan SPRM diletakkan di bawah Agung dan bukannya Parlimen, ia akan dapat menjamin kebebasan Suruhanjaya itu. Ini bermakna anda tidak di bawah pengaruh mana-mana pihak eksekutif. Malah, Petronas juga tidak seharusnya di bawah Parlimen, melapor terus kepada beta, kata Titah baginda Sultan Johor. SPRM sering dituduh dipengaruhi secara politik dengan bertindak ke atas seteru kerajaan persekutuan. Sebelum ini, sejumlah pihak menggesa agar SPRM diletakkan di bawah Parlimen dan bukannya kerajaan. Mereka juga menggesa Parlimen yang diberi tanggungjawab dalam soal pelantikan atau sekurang-kurangnya membuat penilaian untuk jawatan utama dalam Suruhanjaya itu. Dalam wawancara itu, Sultan Ibrahim turut menggesa pelantikan kehakiman yang lebih bebas dengan eksekutif tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Pada masa ini, titah baginda, hakim dipilih oleh Suruhanjaya pelantikan kehakiman. Perdana Menteri ada kuasa untuk melantik 5 ahli Suruhanjaya, manakala 4 lagi diisi oleh hakim. Kami raja-raja hanya dapat senarai daripada Perdana Menteri, pejabat Perdana Menteri ketika mesyuarat Majlis Raja-Raja. Mengapa anda tidak beri nama kepada kami sebelum anda lantik? Kami bukan rubber stamp titah baginda lagi. Pada November 2022, Majlis Raja-Raja berkata Suruhanjaya pelantikan kehakiman perlu bebas daripada eksekutif. Majlis Raja-Raja Melayu juga berkata pelantikan untuk 5 ahli Suruhanjaya perlu diserahkan kepada institusi seperti Majlis Peguam, Pertubuhan Undang-Undang Sabah, Persatuan Peguam Bela Sarawak dan Jawatan Kuasa Pilihan khas Parlimen, bukannya Perdana Menteri. 9 komen yang diterima dalam ruangan Malaysia kini berkaitan isu ini ialah, kata cari makan je, pemilihan kehakiman lebih sesuai dibuat pihak berkecuali dari politik dan dipersetujui oleh pihak Majlis Raja-Raja sebelum lantikan. Yang lain dipilih oleh wakil rakyat kerajaan serta pembangkang di Parlimen. Maimun pula kata MACC penghakiman okeylah, Petronas tak payah. Petronas setiap tahun sentiasa untuk dalam Forbes ranking sedunia. YDB terlalu sibuk dengan tugasan harian, kata Maimun. Anak JB kata Malaysia mengamalkan demokrasi Parlimen dengan di mana pemisahan kuasa kepada 3 bahagian, iaitu Badan Perundangan, Kehakiman dan Pentadbiran. Redmin 61 kata, tuanku biarlah pemimpin Parlimen yang membahas serta mengawal SPRM serta Petronas. Sebagai raja di bawah perlembagaan dan bukan monarki, maka patik rasa biar ahli Parlimen yang wakil rakyat yang menentukan segalanya, kata Redmin 61. Tok Mudim kata lepas ini setelah SPRM diletak di bawah Agung, tiada mana-mana lagi ahli politik atau parti politik boleh tuduh ada berlaku pendakwaan terpilih. Pink Panther 3559 kata perlembagaan adalah undang-undang yang paling tertinggi. Mujahid kata dah mula. Apa kata beliau, inilah yang amat terbaik dan kita setuju dengan apa yang dicadangkan oleh baginda. Saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan bahawa ini adalah pilihan yang paling terbaik supaya apa yang berlaku semuanya dalam kawalan yang terbaik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Daulat tuanku, daulat tuanku. Belum lagi menjadi yang di Pertuan Agong. Maksud saya belum lagi diangkat sepenuhnya menjalankan tugas sebagai yang di Pertuan Agong. Sultan Ibrahim sudah pun memberikan amaran yang paling kita suka. Bahkan kita kata daulat tuanku, daulat tuanku. Sultan Ibrahim beri amaran
beliau atau baginda akan memburu semua orang yang korup apabila dilantik sebagai agung. Inilah yang paling kita suka dan kita tunggu-tunggu. Yang di Pertuan Agung yang paling ditakuti oleh ahli politik, oleh orang yang suka rasuah, makan rasuah, bagi rasuah, dan macam-macam lagi. Daulat Tuanku, daulat Tuanku. Sebarkan berita ini supaya biar semua orang yang suka rasuah, biar semua ahli politik yang suka main rasuah, yang selalu bagi rasuah atau siapa-siapalah, adakah itu orang politik kah, itu orang biasa kah, siapapun mereka, takut bergegar lutut kerana amaran daripada Sultan Ibrahim yang akan dilantik sebagai agung dan menjalankan tugas seawal-awalnya bulan Januari tahun hadapan. Baginda mengatakan bahawa baginda akan memburu semua orang yang korup. Menghentikan amalan rasuah menjadi antara tumpuan Sultan Johor, Sultan Ibrahim apabila baginda memikul tugas sebagai yang di Pertuan Agung ke-17 tahun depan. Selain itu, titah baginda juga, yaitu Sultan Ibrahim, memastikan tiada perpecahan di negara ini juga akan menjadi antara cabaran terbesar baginda. Bagi baginda, kerajaan yang stabil haruslah konsisten dengan dasar mampan yang diperlukan untuk memperbaiki ekonomi negara, dan punca utama ketidakstabilan politik negara dicetuskan perenggus atau golongan tertentu yang kalah dalam pilihan raya. Ramai menyumbang ratusan juta sebelum pilihan raya. Bagaimana anda membayar mereka? Adakah dengan memberi mereka projek mega? Itu tidak akan berlaku apabila saya menjadi yang di Pertuan Agung. Sayang sekali siapa yang meminta anda memberi sumbangan politik. Daripada moyang saya, titah baginda, kami adalah pemburu yang hebat. Saya akan pastikan apabila saya pergi memburu, saya membawa balik hasil yang bagus, titah baginda. Tetapi apabila saya di Kuala Lumpur nanti, ia adalah hutan konkret. Jadi apa yang saya buru? Saya akan memburu semua orang yang korup. Saya akan pastikan saya membuat hasil buruan orang korup. Titah baginda dalam temu bual eksklusif bersama The Straits Times Singapura. Sultan Ibrahim turut mencadangkan supaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melaporkan terus kepada yang di Pertuan Agung, bukannya kepada Parlimen seperti sekarang. Jika SPRM datang kepada Agung, bermakna anda tidak berada di bawah pengaruh mana-mana pihak eksekutif. Petronas pun tidak sepatutnya berada di bawah Parlimen. Lapor terus kepada saya, titah baginda lagi. Sultan Ibrahim turut mencadangkan supaya pelantikan kehakiman mesti disasingkan daripada badan eksekutif bagi memastikan badan kehakiman negara benar-benar bebas. Hakim dilantik oleh Raja atas nasihat Perdana Menteri selepas panel pelantikan mengesyorkan calon berkenaan. Kami Raja-Raja hanya mendapat senarai itu dari pejabat Perdana Menteri semasa Majlis Raja-Raja bersidang. Mengapa anda tidak menyenaraikan nama-nama calon yang layak kepada kami sebelum anda melantik? Kami Raja-Raja bukan rubber stamp, titah baginda. Pada 27 Oktober lalu, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dilantik sebagai yang di Pertuan Agung yang ke-17. Penyimpan mohor besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad dilaporkan berkata, pelantikan baginda selama 5 tahun itu berkuat kuasa 31 Januari 2024. Majlis Raja-Raja juga bersetuju mengisytiharkan Sultan Perak, Sultan Najrin Muizuddin Shah sebagai timbalan yang di Pertuan Agung selama 5 tahun mulai dari tarikh sama. Sultan Ibrahim menggantikan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dari Pahang yang berkhidmat sebagai yang di Pertuan Agung yang ke-16. Baginda menaiki takhta sebagai yang di Pertuan Agung selama 5 tahun bermula 31 Januari 2019. Saudara-saudara sekalian, itulah dia
keputusan yang kita tunggu-tunggu daripada yang di Pertuan Agung. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.